TV KPM. Al-Quran panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul penerang kegelapan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Pada murid-murid sekalian, kekal berada di rumah, stay safe, stay at home, dan kita akan menang. Kalau kita berada di luar, nak bercakap, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Nazam hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat Iman. Iman khabar sihat Baik Ustaz. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak belajar subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Tadi Ustaz dalam sepotong nasyid yang saya sampaikan tadi Ustaz menyebutkan Al-Quran ni sebagai panduan. Tapi hari ini Ustaz kita nak cerita pasal Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu Ustaz. Ya, betul sekali. Apakah perkara yang menarik akan kita bicarakan hari ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi pengacara kita Aiman, seterusnya anak murid Ustaz dan seluruh penonton pada hari ini, tajuk kita hari ini ialah Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu, tajuk tingkatan 4 KSSM. Jadi kita akan ulangkan tajuk ini supaya pelajar di rumah dapat bersama-sama kita mengingat kembalilah fakta-fakta penting untuk kita bersedia dalam peperiksaan kita 2021, insya-Allah. Baik Ustaz, sebelum kita start kelas kita Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Kita jarak-jarak dah Ustaz, tapi kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Aiman, terima kasih banyak Aiman. Okey, kita kena sanitizer dulu supaya tapi biasa selamat. Ustaz, dalam bab ni Ustaz, murid-murid biasanya boleh skor tak Ustaz? Alhamdulillah, di antara subjek yang memang kita boleh skor, PQS ni memang kita boleh skor Aiman. Kalau dalam 100 murid Ustaz, ya, berapa yang A Ustaz? Alhamdulillah tahun lepas Aiman, 81 orang pelajar, 2 orang yang tak dapat A. Itu sekolah Ustaz lah. Jadi Ustaz harapkan semua calon cuba berusaha dengan sebaik mungkin, kita cuba skor yang terbaik untuk A. Terutama pelajar SMKA, KA, wajib dapat A bagi subjek ini. Wajib Aiman. Wajib. Okey, baik. Kita nak tengok Ustaz murid-murid yang muka-muka A ni, apa pandangan mereka tentang subjek kita pada hari ini Ustaz, boleh? Boleh, silakan. Okey, jom kita saksikan. Okey, baik. Ustaz, sebelum kita nak tengok video berkaitan dengan pandangan murid tentang topik kita pada hari ini Ustaz, apa kata? Sebab mereka tengah nak setting dulu Ustaz Baik, kita nak berkenalan dulu dengan murid kita pada hari ini. Mana murid kita? Masuk dalam kelas. Mana? Boleh, masuk dalam kelas. Mereka okey. Dah ada dah Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan mereka, boleh Ustaz? Boleh. Yang pertama sekali kita nak berkenalan dengan Alif Saufi. Silakan Alif. Ni Alif ni. Boleh kenalkan diri. Okey, onkan mikrofon. Onkan mic. Okey, tak apa. Kita bersama dengan yang kedua, Muhammad Arif. Dah bersedia ke belum Muhammad Arif? Muhammad Afif. Boleh kenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afif Firdaus bin Abdul Hamid. Okey, dan seterusnya kita nak bersama lagi. Siapa lagi Ustaz? Kita nak bersama dengan Nurin Aina. Izzati, boleh? Mana? Ataupun Nurin Izzati. Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Nama saya Nurin Izzati binti Muhammad Isham. Baik, kita nak bersama juga dengan siapa lagi Ustaz? Bahiyah. Ada Bahiyah? Okey, silakan Bahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Bahiyah binti Mat Sazali. Okey, Izzati ada? Silakan Izzati. Okey, Izzati. Alright. Izzati sudah? Izzati dah. Siapa lagi Ustaz? Nur Aina Syahira belum? Aina Syahira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nuraina Syahira binti Rosdi. Alright, terima kasih. Lagi Ustaz, siapa lagi? Fakihah Ishak. Silakan. Fakihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakihah binti Mat Ishak. Okey, baik. Semua kita dah kenalkan Ustaz ya? Ya. Baik, dan kita nak ucapkan selamat datang kepada murid-murid kita dalam kelas kita pada hari ini, Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Nama orang ni Ustaz? Dia ni dapat A ke dapat B Ustaz? Alhamdulillah. Yang terbaik hari itu peksa sebelum PKP, 6 orang dapat semua dapat A solid. Salah bocor ke Ustaz? Tak ada bocor. Kita integriti insya-Allah. Betul Okey, baik Ustaz. Lepas ni kita nak belajar lagi Ustaz tentang subjek kita Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sebelum tu Ustaz berkata kita berehat dulu seketika. Boleh. Okey, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan belajar berkaitan dengan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah menarik dan bermanfaat untuk para pelajar. Dalam mata pelajaran ini, saya menyukai pelajaran 13 Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Saya menyukainya kerana saya dapat menghayati pengorbanan para sahabat dan salafus saleh dalam memartabatkan Al-Quranul Karim agar dapat menjadi pedoman dalam hidup kita sehingga hari ini. Dan akhir kalam, saya doakan semoga semua calon SPM berjaya dalam SPM dan mendapat A+ dalam Quran dan As-Sunnah. Pada pandangan saya, subjek pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah ini adalah subjek yang menarik dan amat penting dalam kehidupan seharian kita. Dalam subjek ini terdapat bidang ulum Al-Quran yang mana saya didedahkan dengan bagaimana Al-Quran diturunkan, dibukukan serta dikumpulkan, dan saya dapat mengetahui bagaimana ulama-ulama terdahulu menggunakan kaedah untuk mentafsir Al-Quran. Saya merupakan calon SPM yang mengambil mata pelajaran Al-Quran dan Sunnah yang terdapat di dalamnya pelbagai jenis bidang termasuk bidang ulum Al-Quran. Melalui bidang tersebut, saya dapat mempelajarinya dengan lebih mendalam dan saya juga dapat memahami sejarah penulisan Al-Quran dengan lebih jelas. Kesannya, saya dapat membaca Al-Quran dengan baris dan makhraj yang betul. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah bersama dengan Ustaz Nazam. Okey Ustaz, subjek kita cukup menarik pada hari ini. Topik Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Mungkin sebelum kita mulakan kelas ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita secara gambaran umum terlebih dahulu. Apakah itu berkaitan dengan mukjizat dan wahyu ni, apa ni Ustaz? Sebab kita Al-Quran tu kita tahu sebagai mukjizat dan wahyu Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Aiman. Sebenarnya Quran merupakan mukjizat yang terbesar per Rasulullah SAW. Maksud dia berperanan sebagai menyokong dakwah Rasulullah, dan sebenarnya setiap nabi dan rasul ada mukjizat yang diberikan Allah Taala kepada mereka untuk memudahkan
sesi atau memudahkan dakwah kepada kaum masing-masing. Jadi pada hari ini kita akan fokus kepada apakah dia sebenarnya berkaitan dengan Quran ini kepada kita semua, dan akhirnya kita belajar, kita amalkan dalam kehidupan kita, bagaimana ini berfungsi dalam kehidupan kita sehari-harian. InsyaAllah kita Maknanya akan kalau belajar. kita sebutkan mukjizat dan wahyu ni sebagai pengukuh kenabian seorang nabi, itulah Ustaz. Okey, Betul. baik. Kita nak tanya murid-murid kita, adakah anda dah bersedia dah untuk mengikuti kelas kita pada hari ini? Kalau okey, tunjuk good sikit. Macam ni. Okey Muka tu kena semangat lah sikit petang-petang ni kan. Okey, baik Ustaz. Jadi tanpa melengahkan masa lagi Ustaz, dipersilakan untuk mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih banyak Aiman. Okey. InsyaAllah anak-anak sekalian yang di rumah dan bersama kita pada hari ini, kita akan kaji tajuk yang ke-13, iaitu Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Tetapi Aiman, sebelum tu kita kena tahu apakah dia format yang terbaru KSSM, sebab kita sekarang ni tahun pertama KSSM. Tahun lepas KBSM. Jadi tahun ni berubah format dia. Jadi kita kena biasakan dengan format yang baru. Mudah-mudahan anak-anak ini berjaya dengan cemerlang bila kita dah study kod format baru dan sebagainya. Jadi kita tengok kat depan, seterusnya ialah bagaimana format ini. Okey, untuk PQS ni ada dua bahagian ataupun dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Yang kita bicarakan sekarang kertas yang pertama. Dalam kertas pertama ni Aiman, ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Dalam bahagian A ni ada soalan objektif pelbagai bentuk, nama dia. Dah tak adalah ABCDE, dah tak ada sekarang ni Aiman. Yang adalah OPB. Dalam OPB ada beberapa bentuk, contohnya istifham kosong, macam itulah. Okey, yang kedua bahagian B pula, ujian bahagian ini subjektif, iaitu ada soalan terhad dan respon yang terbuka. Okey, bilangan soalan bahagian A 20, bahagian B ialah 4 soalan, wajib semua jawab, tidak ada tidak, wajib jawab semua sekali. Markah dia, okey, bahagian A 20 markah, bahagian B 80 markah bersama 100 markah. Tetapi wajaran dia .SPM untuk bertulis ini ialah 80%. Okey, masa dia 2 jam 30 minit. Itu yang pelajar akan jumpa dalam sesi ataupun kertas yang bertulis pada bulan Mac 2022 nanti fiksanya. Okey. Dan kertas kedua ialah bahagian PLBS, iaitu bacaan ayat Al-Quran 40 markah, hafazan Yasin dan sejadah 60 markah bersamaan 100 markah. Dan wajaran ialah 20% daripada markah keseluruhan. 80% tambah 20% PLBS bersama 100 markah, itulah dia markah yang akan digradekan dalam keputusan SPM nanti pada tahun 2022. Itu kertas dua ni. Kertas dua ni hafalan Ustaz? Hafalan, iaitu surah Sejadah dah biasa sebenarnya. Surah Yasin dah biasa, tetapi pelajar kena lancarkan. Dan Ustaz nak pesan pada semua calon sekarang ni kat rumah, sekarang ni tolong lancarkan, baca banyak kali supaya bila guru buat ujian tu tiada kesalahan makhraj, tajwid. Sebab itu markah dalam SPM. Maknanya kalau kita lancar Iman, confirm kat situ 20% tu dapat 18, dapat 17 dah dalam tangan untuk SPM sebenar. Jadi tolonglah cuti ni usahakan masing-masing melancarkan. Dan juga tilawah Quran. Bila kita banyak baca Quran, kita akan lancar. Bila lancar, tajwidnya kena tengok, makhraj kena tengok, insya-Allah membantu kita dapat A dalam SPM. Okey, insya-Allah. Biasa kertas 2 ni kira bonus lah Ustaz kan? Sebenarnya bonus. Sebab Yasin baca selalu Ya, kan. Aiman. Sejadah kita baca hari Jumaat kan Ustaz? Okey, tetapi ada juga yang kurang. Kerana dia kurang mumarasah, kurang murajaah dan sebagainya kan. Jadi tolong kat rumah ni banyak masa Aiman PKP ni kan. Jadi banyakkanlah anak-anak mengulang kaji, baca supaya dapat lancar dan sebagainya. Baik. Okey, seterusnya ialah ini Aiman, bidang yang kita akan belajar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada berapa bidang ni Aiman? Ada berapa agak-agak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ustaz. Tepat sekali. Yang pertama kita ada pengajian Al-Quran. Bawah dia ada pengajian hadis. Okey. Kemudian ada ulum Al-Quran. Apa lagi Aiman? Ulumul hadis. Ya, lagi. Akidah Islamiyah Dan akhlak Islamiyah Ustaz. ya. Untuk SPM, KBSM, semua bidang ni akan keluar dalam periksa. Jadi tidak ada yang dipinggirkan ataupun tak belajar, tak ada. Semua akan masuk. Jadi pelajar ni
kena menguasai konteks Form 4 dan Form 5 untuk pendidikan Al-Quran Sunnah. Inilah bidang-bidang yang kita pelajari. Pecah kepada 6 pula Ustaz Ya, bidang pecah 6 dan kita hari ini ulang kaji ialah bidang ulum Al-Quran. Okey. Ulum Quran ni apa ni Ustaz? Tajuk kita. Ulum Al-Quran iaitu satu gagasan ilmu ni yang berkaji berkaitan Al-Quran. Penurunan, pengumpulan, bagaimana ditulis dan sebagainya. Hinggalah kita dapat pada ini dalam keadaan mushaf yang cantik kan. Tetapi proses itu sangat panjang. Siapa yang kumpulkan, siapa yang tulis Di sini kita belajar Iman. Okey. Jadi bidang kita bidang ulum Al-Quran, pelajaran 13 Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu, dan standard kandungan dalam KSSM ialah memahami konsep Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu dengan menjadikannya panduan dalam kehidupan. Jadi alhamdulillah kita belajar ulum Quran, kita tatbikkan dalam kehidupan kita dengan dia punya sejarah dia, tajwidnya, bacaannya, semua kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bertambah iman kepada Allah SWT dan kita mengamalkan segala perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala. Tu kesan dia Ustaz Ya, sangat mendalam dan sangat orang kata terkesan kepada kita semua, insya-Allah. Okey. Seterusnya, bila kita sebagai cikgu Aiman, dan juga rakan-rakan guru di rumah sana, bila dapat satu tajuk, kita kena buat pemetaan tajuk tersebut. Maksud apa? Tajuk dan kita rungkaikan apakah yang kita akan ajar kepada pelajar. So dekat sini yang pertama, kita perlu mengajar pengertian Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. So pelajar kena tahu pengertian. Yang kedua, sejarah pengumpulan Al-Quran. Zaman Rasulullah SAW sampailah zaman Bani Umayyah. Okay, kita akan belajar. Kemudian, nombor 3, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu berbanding kitab-kitab samawi yang lain berserta dalil. Okey, so apa beza kita dengan kitab yang sebelum ni? Okey, Taurat, Injil, Zabur kan? Okey, apa perbezaan dia? Kita akan tengok. Kemudian yang keempat, okey, kepentingan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu dalam kehidupan. Okey, apa yang kita dapat daripada mukjizat ini? Kehidupan kita sekarang kan? Okey, nombor 5, usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama dalam kehidupan. Okey, sebagai individu, kita kena buat apa? Kita kena mungkin tadabbur Al-Quran, kena baca Quran, pergi kelas, ngaji dan sebagainya untuk kita mendalami lagi. Okey, kemudian dalam masyarakat, mungkin kita akan usahakan macam mana? Dekat surau, dekat masjid dan sebagainya kan? Dan juga mungkin dalam bidang pendidikan kita, memperkasa pendidikan dengan menerapkan ulum Quran ini. Okey. Kemudian yang keenam, menyelesaikan masalah isu semasa. Itu yang terkinilah Aiman. Mesti ada soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Mesti ada. Setiap soalan besar tadi itu ada 4 soalan besar, 1 soalan kebat. Jadi pelajar kena kuasai 4 bidang ataupun 4 soalan ini untuk dapatkan 6/6 markah. Itu kira pandangan pelajar lah kan? Yes. Kebat ni sebenarnya apa juga analogi Aiman. Yang penting kena dengan soalan, dapat markah. Yang penting sesuai dengan soalan yang diberikan. Okey, Aiman faham tak setakat ni? Okey? Saya tengok Ustaz, ke-6 perkara ni menyebabkan kita memberi kesan kepada kita Ustaz Betul. Yang mana kita ni siap-siap dah Quran duk ada, siap ada dalam telefon lagi Ustaz. Betul. Tapi betapa susahnya para sahabat dan tabi'in pada waktu dulu mereka mengumpulkan Al-Quran Ustaz Betul. Okey, itu benda tu yang kita nak kesan kepada diri kita Ustaz. Insya-Allah Iman. Yang penting kita baca Al-Quran. Betul Ustaz. Itu paling penting. Seterusnya. Okey, pengertian Al-Quran. Okey, dari segi istilah, apa dia? Ustaz minta tolonglah kepada anak murid Ustaz yang pandai ni, tolong bacakan. Siapa boleh bacakan? Ustaz rasa macam seorang je kat sini kan. Okey, silakan. Siapa tu? Silakan. Saya Alif. Okey, pengertian Al-Quran, kalam Allah yang bermukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir, membacanya ibadah dimulai surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Okey, terima kasih kepada Alif. Okey. Anak-anak sekalian yang di rumah, okey, yang sedang menonton sekalian, dalam pengertian Al-Quran ini, ibu dia apa Man? Ibu dia kalamullah yang bermukjizat. Itu poin utama. Poin utama, ibu dia. Kalau dalam periksa tidak ada kalamullah ini, dapatlah 1/2. Jadi ibu dia kalau mukjizat ditambah dengan 3 isi penting paling kurang seperti diturunkan kepada Muhammad SAW. Satu,
Dalam bahasa Arab 2, Okey. melalui malaikat Jibril alaihissalam 3, paling kurang 3. Dapatlah 2/2. Oh, itu dah macam full lah tu. Ya, full lah tu. Okey. Jadi Ustaz harapkan anak di rumah tolong hafal pengertian istilah dalam setiap bidang ulum Quran ini dan juga 6 bidang yang lain. Macam tu. Itu di antara satu soalan yang mungkin keluar dalam periksa. Soalan famous lah Yes. Okey. Pengertian mesti ada, Aiman. Okey, sambung seterusnya Alif. Silakan Alif. Okey, yang kedua pengertian mukjizat. Istilah perkara luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan manusia. Dianugerahkan kepada Rasulnya sebagai bukti akan kebenaran risalah mereka kepada manusia. Okey, terima kasih kepada Alif. Okey, sama juga pengertian mukjizat ni Aiman. Ya. Ibu dia ialah perkara luar biasa. Perkara luar biasa. Ya. Itu poin utama lah Ustaz. Poin utama. Tak ada tu Aiman, 1/2. Macam Aiman tak baca buku, logik akal je kan, dapatlah 1/2. Sebab ada juga iras, tetapi bukan exactly. Kita nak kalau boleh sama yang kita baca dalam kelas. Okey. Gitu. Okey, yang seterusnya ialah pengertian wahyu, istilah kalamullah yang diturunkan kepada seseorang utusan yang terpilih melalui perantaraan atau tersembunyi sebagai ajaran agama dengan cara yang khusus. Jadi wahyu ni biasanya ada 2 jenis ya Aiman. Apa dia wahyu kan Aiman? Yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua hadis. So ini kalau Quran itu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kalau hadis mungkin terus kepada Rasulullah SAW melalui mimpi, ilham dan sebagainya. Jadi inilah dia isi perkara penting yang pelajar kena kuasai untuk bahagian pengertian. Nampak Aiman? Ya. Okey, anak-anak ustaz pun yang lain harapnya nampak clear apa yang penting yang perlu kita hafal. Okey, seterusnya ialah pengertian wahyu dari segi bahasa. Tadi terus pada istilah, ini bahasa dulu. Iaitu bahasa. Okey, siapa nak baca? Ada tak anak-anak ustaz yang nak baca? Okey, silakan. Aha, Nurin. Nurin nak cuba ke? Ustaz. Silakan. Silakan. Boleh. Buka mikrofon tu. Alright, Bahia. Pengertian wahyu Ya. menurut bahasa, menurut Manak Khalil Al-Qatani, wahyu masdar dari perkataan waha. Alright. Seterusnya? Dan seterusnya? Wahyu menunjukkan 2 pengertian dasar, iaitu tersembunyi dan cepat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Okey, jadi dari segi pengertian juga Aiman, pengertian wahyu dari segi bahasa meliputi juga selain daripada yang atas tu ialah pertama, ilham semua jadi bagi manusia. Contoh yang kita baca dalam kelas ialah ibu Nabi Musa menyusukan Nabi Musa. Itu ilham peribadi, maksud dia memang dia dapat, memang itu anak dia. Dan dia tahu. Dan baby tu pun tahu itu mak dia disusukan. Tapi itu berlaku kepada Nabi kita. Yang kedua, naluri pada binatang. Contoh, lebah buat sarang di pokok, di bangunan. Itu semua ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya isyarat pantas atau isyarat cepat melalui rubusan kepada seorang. Ini khusus kepada Nabi Zakaria. Sebab tu baginda sedang berzikir kan di mihrab dia, mendapat arahan terus berdakwah kepada kaum dia. Itu contoh bagi nombor 3. Nombor 4, bisikan, godaan dan tipu daya syaitan. Biasalah syaitan akan menghasut kita untuk melupa dan sebagainya kan. Lambat solatnya dan sebagainya, malas, itu semua syaitan. Kemudian nombor 5, perintah Allah Ta'ala kepada para malaikat. Okey, itu dari segi bahasa secara umum. Apakah dia wahyu yang boleh kita orang kata berikan maksud dan sebagainya lah. Okey, baik. Seterusnya, sejarah Al-Quran yang kita akan belajar. Pertama, sejarah pengumpulan Quran zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak murid ustaz, siapa boleh bantu baca? Silakan. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Ya, Ustaz. Alright, Nurin Izzati. Sejarah pengumpulan Al-Quran zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pengumpulan pada zaman ini terbahagi kepada 2 bentuk, iaitu secara hafazan dan penulisan. Yang kedua, sahabat menulis Al-Quran pada batu, kulit binatang, pelepah tamar, tulang binatang dan kayu. Yang ketiga, Rasulullah SAW melantik penulis wahyu, iaitu Khalifah Ar-Rashidin, Ubay bin Ka'ab,
Zaid bin Thabit dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, terima kasih Okey. banyak-banyak. Jadi untuk bahagian setiap zaman ni mesti hafal paling kurang 2 fakta Aiman. Oh. Okey, 2 fakta mesti ingat kat kepala. Wajib ingat sebab dia katanya mungkin jelaskan 2 Sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Okey. Kemudian nombor 2, sejarah pengumpulan Al-Quran zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Yes, yang pertama, banyak peperangan telah berlaku seperti peperangan Yamamah yang berlaku pada 12 Hijrah telah mengorbankan 70 orang hafiz Al-Quran. Allah. Okey, nama dia peperangan apa kat sini? Memerangi orang kafir Quraisy dan orang kafir dan sebagainya. Peperangan Riddah nama dia. So banyak peperangan Riddah berlaku. Yang paling glamour peperangan Yamamah sebab 70 orang hafiz mati syahid di situ. Dan nombor 2, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu agar Al-Quran dibukukan kerana takut Al-Quran hilang bersama syahidnya para hafiz Al-Quran. Okey. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melantik Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Sayyidina Zaid ni lah seorang yang pertama sekali banyak menghafal Al-Quran. Jadi kita pilih dia. Okey, yang tahu banyak sejarah Al-Quran dan sebagainya. Jadi itulah peranan Zaid bin Sabit dalam membukukan Quran ni. Itu di antara 2 peringkat zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. So dua isi Aiman kena ingat supaya bila periksa insya-Allah dapat jawab dengan tepat pada isi setiap zaman tersebut. Ini baru 2 Aiman. Baik. Okey. Maknanya itu yang paling penting Ustaz dalam kita nak mengetahui macam mana cara nak jawab soalan ini, kita kena tahu setiap zaman itu 2 poin penting Ustaz dalam kita melihat sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi selepas ini Ustaz. Boleh. Kita berehat seketika. Okey. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Nazam. Okey Ustaz, hari ini kita bicara tentang Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Dan menariknya perbincangan kita sekarang ini adalah berkaitan dengan sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman. Ustaz boleh kita teruskan Ustaz? Boleh. Okey, silakan. Terima kasih Aiman. Anak-anak sekalian sambung terus-terusnya ialah yang ketiga ialah sejarah pengumpulan Al-Quran zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Isi yang pertama, Sayyidina Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu sewaktu dalam perjalanan menakluk Azerbaijan dan Armenia telah mendengar perselisihan dalam bacaan Aiman. Kenapa? Pada masa itu Islam makin tersebar dengan luas. Ramai orang Ajami. Apa dia Ajami, Aiman? Orang yang bukan bangsa Arab. Tepat sekali. Macam kita lah. Kita ni bukan orang Arab. Tapi boleh bercakap dengan baik sebab kita belajar dan sebagainya kan. InsyaAllah teruskan. Okey, nombor 2. Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terus mewujudkan sebuah jawatan kuasa untuk menyalin Al-Quran dalam bahasa Quraisy dan memperbanyakkan mushaf. Ketuanya ialah Zaid bin Sabit, iaitu sebagai ketua dibantu oleh Abdullah Az-Zubair dan Sa'id bin Al-As. Inilah dia orang kata penyumbang utama sejarah Al-Quran dan pembukuan dia. Sampai sekarang Ustaz Sampai sekarang kita baca, alhamdulillah, bayangkan satu huruf kita baca 10 kebaikan kita dapat dan mereka ni lagi banyak pahala. Alhamdulillah. Sebab itulah kadang-kadang kita tahu mereka ni al-mubashirun bil jannah. Apa dia maksud dia? Maknanya yang menyebarkan Ustaz orang yang terus masuk dalam syurga. Kenapa? Kehebatan dia dalam buku Quran tersebut memudahkan kita hari ini untuk membaca Al-Quran. So Aiman, 2 isi kena hafal. Kena ingat. Gitu. Okey, nombor 4. Sejarah pengumpulan Al-Quran zaman Bani Umayyah. Yang pertama, Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi kerajaan. So nombor 2, kesannya Al-Quran diberikan penambahan titik dan pembaharuan tulisan yang lebih cantik dan rapi. Dia perkemaskan balik Ustaz. Yes, lagi cantik, lagi mudah untuk kita ni
untuk baca. Sebab kita bukan orang Arab, tak tahu baris tu kadang titik, ba, ta, sa tak tahu. Tapi orang Arab memang dia tahu sebab dia memang kuat ingatan dia. Jadi Ustaz. yang kelima ni Ustaz mintalah anak murid Ustaz, siapa boleh tolong bacakan? Saya Ustaz, saya nak baca. Silakan. Okey, yang kelima, sejarah pengumpulan Al-Quran zaman Bani Abbasiyah. Yang pertama, proses penyempurnaan Al-Quran bertambah baik. Yang kedua, penambahan baris untuk memudahkan pembacaan huruf, konsonan dan vokal yang diasaskan oleh Abu Aswad Ad-Duali radhiyallahu anhu. Okey, terima kasih banyak. Jadi bila kita kata Abu Aswad Ad-Duali ni dia lah orang kata pengasas nahu bahasa Arab. Baris depan, baris bawah dan sebagainya tu dia lah mengasaskan dia, memudahkan kita hari ini jumpa tanda-tanda waqaf dan sebagainya kan diasaskan oleh Abu Aswad Ad-Duali. Makin cantik Ustaz Masih cantik, masih boleh dibaca. Mudah-mudahan kita akan terus membaca Quran, Aiman. Okey. So 3 zaman ini sebagaimana saya sebutkan mesti hafal 2 fakta inilah yang perlu kita ingat untuk mudahkan kita ulang kaji dan kita jawab periksa kalau keluar dalam peperiksaan, Aiman. Okey. Seterusnya Ustaz. Seterusnya ialah kepentingan Al-Quran sebagai mujizat dan wahyu dalam kehidupan. Okey, siapa nak tolong baca? Kita hidupkan suasana petang kita. Saya Ustaz. Siapa tu? Fakihah. Okey, sila Fakihah baca kuat-kuat. InsyaAllah semua dengar. Kepentingan Al-Quran sebagai mujizat dan wahyu dalam kehidupan. Yang pertama, menjamin kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, kandungan Al-Quran sesuai digunakan sepanjang masa dan tempat. Okey, seterusnya sambung keistimewaan. Keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Yang pertama, dijamin kekal dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh semua pencabarnya. Okey, tahniah, bacaan yang jelas. Betul, Aiman? Betul, Ustaz. Clear. Alhamdulillah, semua faham. Okey, tengok yang pertama, kepentingan Al-Quran sebagai mukjizat. Okey, bila kita baca Quran, kita tadabbur Quran, kita faham Quran, maka kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Okey, nombor 2, kandungan Al-Quran. Daripada dulu, Aiman, sampai sekarang boleh digunakan. Dan sampai hari kiamat, Quran itu akan terjaga. Okey. Keistimewaan dia iaitu pertama, kekal hingga hari kiamat. Apa Allah Taala kata? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Akan terjaga melalui lidah-lidah para hafiz Al-Quran. Walaupun ada yang cuba untuk merosakkan, tetap dijaga Ustaz. Allah Ta'ala yang jaga. Jadi kita teruslah menghafal Quran. Mudah-mudahan akan jaga dalam diri kita dan Allah Ta'ala akan tolong kita juga untuk mempertahankan Quran tersebut. Kemudian Al-Quran tidak akan dapat ditandingi oleh siapa pun, Aiman. Tak ada. Pakar bahasa pun tak boleh. Sebab apa? Itu bahasa Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi bahasa dia, cantik bahasa dia, nahu dia, tiada tandingan sesiapa pun. Itulah dia mukjizat Al-Quran yang terbesar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama dalam kehidupan. Okey, kita dah belajar, dah faham, dah baca Quran. Apa usaha kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan kita, rujukan kita? Ada masalah rujuk kepada Quran supaya kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, individu. Siapa boleh bacakan individu? Right. Siapa? Saya, Ustaz. Okey, silakan. Individu. 1. Mentadabbur ayat Al-Quran. 2. Berpegang pada Al-Quran dalam semua aspek hidup. Okey, masyarakat. Masyarakat. 1. Menganjurkan program berkaitan Al-Quran. 2. Mengajar anak-anak dari kecil membaca Al-Quran. Negara. Negara. 1. Usaha memahamkan Al-Quran kepada masyarakat. Misalnya JAKIM. 2. Memperkasakan pengajian Al-Quran dalam pendidikan. Okey, terima kasih banyak anak murid Ustaz. Okey, jadi pertama individu. Apa yang kita kena buat, Aiman? Kita hendaklah tadabbur. Kita kena ada tafsir Quran dekat rumah, baca satu ayat, baca maksud dia. Jadi kita boleh tahu segala perintah Allah Ta'ala dan cuba amalkan dalam kehidupan kita, bukan hanya baca saja. Okey, yang kedua, berpegang kepada Quran dalam semua aspek. Nak makan, nak berjalan, nak berpakaian, ikut kepada apa yang telah pun disarankan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulullah SAW. Okey, masyarakat mengajarkan program. Okey, walaupun sekarang PKP, tetapi kita tahu adanya program membaca Quran
secara online, di peringkat sekolah, di peringkat mungkin komuniti dan sebagainya. Kalau tiada PKP, mungkin pada waktu petang hari Jumaat, wanita-wanita ni ada kelas fardu ainnya, mungkin kelas tafakuh fiddin, lepas maghrib dan sebagainya kan. Teruskan insya-Allah untuk kita memartabatkan Al-Quran. Seterusnya negara, nombor 2, memperkasakan pengajian Quran dalam pendidikan. Sekarang ni kita belajar Al-Quran dan Sunnah dalam KSSM untuk 2021 ni. Jadi inilah di antara usaha kerajaan untuk mendekatkan Al-Quran kepada kita semua, terutamanya anak-anak murid lah yang belajar, kemudian dia akan praktikkan dalam kehidupan sehari-harian. Inilah dia usaha-usaha kita yang perlu kita teruskan daripada individu, masyarakat dan negara untuk mempertabatkan Al-Quran menjadi panduan kita dalam kehidupan seharian. Maknanya Al-Quran ni Ustaz, dia macam map lah Ustaz Betul. Maknanya kalau kita nak pergi ke mana-mana Ustaz, kalau tak ada map ni rasanya sesat juga nak datang ke sini Ustaz. Betul. Kalau zaman dulu Iman, naik unta boleh tengok bintang. Tapi sekarang kita kena tengok Al-Quran supaya tepat ke mana kita nak pergi. Betul. Okey, melalui apa dan sebagainya. Rujuklah Quran, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ustaz, inilah dia peranan kita sebagai seorang manusia. Betul. Ada tugasnya usaha sebagai individu, masyarakat dan juga negara supaya apa? Al-Quran itu sentiasa mendampingi kita Ustaz. Betul. Dan akan memberi syafaat di akhirat kelak Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustaz, boleh Okey. kita teruskan lagi Ustaz? Terima kasih Aiman. Seterusnya ialah mari kita uji minda soalan format KSSM. Ini baru Ustaz Yang terbaru. Okey. Dia tak sama dengan tahun lepas. Jadi tahun ni semuanya baru. Dia susah lagi ke macam mana Ustaz? Sebenarnya tak susah. Cuma Aiman kena baca buku. Sebab kalau Aiman baca, hafal, tak ada apa yang susah. Untuk anak-anak kat rumah dan sebagainya, semua calon yang penting kita kuasai tajuk kita, bidang kita dengan baik. Apa juga soalan dia akan keluar dan dia dapat jawab lah. Soalan susah tak susah, tak ada masalah sebenarnya. Tapi senjata tu ada. Tapi kalau tak baca, tak hafal, tak tahu, susah lah Aiman. Apa kata kita try murid-murid kita try, jawab cantik. Okey Aiman. Okey. Ini satu contoh soalan format baru. Soalan 1 hingga 2 ni contoh macam ni lah bentuk peksa dia. Okey, berdasarkan pilihan jawapan di atas, tulis jawapan yang sesuai dengan pernyataan berikut. Maksud dia, ni 2 markah je Aiman macam ni dalam SPM. Tetapi di dalam SPM sebenar 4 markah. Contohnya cuma 2 lah. Tapi diberikan pilihan. Jadi kita boleh ingat balik semula lah. Kita pernah baca kan? Jadi kita boleh tahu, kita boleh agaklah mudah-mudahan dengan panduan yang diberikan. Pertama, Al-Quran. Kedua, mukjizat ketika wahyu. Itu pilihan jawapan. Okey, soalan pertama. Ustaz nak tanyalah, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Silakan. Ada yang nak jawab soalan pertama? Siapa dia? Okey, Bahiyah ke? Siapa yang soalan pertama jawab? Ke siapa dia? Okey, Ustaz bacakan soalan dulu Okey, Ustaz bacakan soalan dulu. Soalannya, kalamullah yang diturunkan kepada seseorang utusan yang terpilih melalui perantaraan atau tersembunyi sebagai ajaran agama dengan cara yang khusus. Okey Zati, apa jawapannya di antara 3 tu agak-agaknya? Jawapannya wahyu Ustaz. Jawapannya wahyu. Okey Aiman, kita lock dulu Kita jawapannya lock dulu. wahyu. Betul. Nanti kita akan tahu jawapan yang betul Baik. atau salah. Okey, nombor 2 pula. Nombor 2 siapa nak jawab nombor 2? Okay, silakan. Siapa nak jawab? Saya, Siapa tu? Ustaz. Okey, Ustaz bacakan soalan. Perkara luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan manusia dianugerahkan kepada Rasulnya sebagai bukti akan kebenaran risalah mereka kepada manusia. Okey, apa jawapannya? Silakan. Silakan. Nur Aina. Jawapannya mukjizat. Mukjizat. Okey, kita tengok jawapannya Aiman. Kita tengok Ustaz. Yang Betul ke pertama ialah wahyu. Betul tak Aiman? Betul Ustaz. Betul. Yang kedua, mukjizat. Betul tak? Mukjizat. Alhamdulillah, 2/2 Aiman. 2/2 Ustaz Dah dapat markah kat situ. Maksudnya jawapan dah ada. Jawapan dah ada. Tinggal kita nak masukkan betul-betul je Ya. Ustaz. Okey. So inti dia, Aiman kena baca. Anda kat rumah kena hafal. Okey. Hafal sekali, ingat sampai bila. InsyaAllah. Dia sama je sebenarnya kan jawapan dia. Okey, bentuk yang kedua Aiman. Soalan 3 hingga 4. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ini agak mencabar Aiman. Ya. Dan juga anak-anak kat rumah. Kenapa? Sebab fakta itu, jawapan itu mesti tepat. Maknanya kalau salah,
maknanya kosong markah lah kat situ. Sebab Betul, ini Ustaz. satu tempat satu markah. Macam tu. Jadi isinya ialah kita kena kuasai contents, kena kuasai isi pelajaran itu dengan betul dan ingat fakta-fakta penting yang ada dalam topik tersebut. Okey, untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3 siapa nak cuba jawab ni nombor 3? Oh, yang ni tak ada pilihan jawapan saya. Tak ada pilihan. Oh. Ini bentuk yang kedua pula. Siapa nak jawab? Silakan. Saya Ustaz. Okey, Ustaz bacakan soalan si Alif Okey. Peperangan Yamamah telah berlaku pada 12 Hijriah dan telah mengorbankan tempat kosong orang hafiz. Berapa orang tu? Berapa orang tu? Jawapannya? Jawapannya 70 orang Ustaz. Alhamdulillah. Kita tengok, kita lock simpan dulu. dulu, Ustaz. Simpan dulu. Simpan dulu. Okey, nombor 4. Siapa nak jawab nombor 4? Nombor 4 siapa nak jawab? Okey. Okey, Bahia. Okey. Nombor 4. Dalam perjalanan menakluk Armenia dan Azerbaijan, tempat kosong telah mendengar perselisihan dalam membaca Quran. Siapakah dia? Jawapannya ialah Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu. Okey, kita tengok jawapan Aiman. Yang pertama 70. Betul? Betul? Baik. Okey, yang kedua Huzaifah. yes. Betul, Ustaz. Alhamdulillah dapat lagi 2/2 dan 4/4 Aiman. Tapi yang ni susah sikit, Ustaz. Susah kalau tak baca. Betul. Sebab tu nama orang. Kalau misalan baca sekali dia ingat, insya-Allah sampai bila jawapannya sama. Sebab itu saya kata anak-anak kat rumah tolong ulang kaji pelajaran. Ya. Sekarang ni PKP banyak masa yang kosong sebenarnya. Paling kurang apa Aiman? Satu hari satu tajuk kita ulang kaji. Satu hari satu tajuk. Paling kurang sebab kita periksa lama lagi. Tetapi sebenarnya lama tak lama tu dengan masa yang berjalan tak lama sebenarnya. Dan PKP tahun lepas, tingkatan 4 ni, diorang ni tahun lepas PKP juga. Jadi banyak yang tertinggal, mungkin tidak sempurna dan sebagainya. Buat ulang kaji di rumah, hafal, ingat dan sebagainya untuk kita bersedia. Itu. Maknanya kita kena tahu di manakah poin-poin utama Yes. supaya kalau masuk soalan macam mana pun tak ada masalah lah. Semua kita boleh jawab. Betul, Ustaz? Betul, Baik, kita berehat tepat. seketika boleh, Ustaz? Boleh? Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Sallallahu alaihi wasallam. jasanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ni, Ustaz, kita boleh membaca Quran dan sampai hari ni kita ada panduan hidup, Ustaz, iaitu Al-Quran tu sendiri, Ustaz Baik, hari ni itulah merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz, dan dengan usaha para sahabat mengumpulkan Al-Quran, jadi hari ni dah tak susah dah, Ustaz Hari-hari kita baca Quran tu berkat ataupun kesungguhan mereka dalam mengumpulkan Al-Quran. Baik, Ustaz. Tapi sebelum tu, Ustaz, kita nak jawab satu soalan ni. Kita nak tengok murid-murid kita boleh jawab ke tidak. Silakan, Ustaz. Okey, hari ni bukan murid Ustaz kat luar. Hari murid Ustaz yang dekat dalam studio ni nak akan jawab. Okey, Aiman, tolong bersedia. Okey, saya cuba, Ustaz. Soalan lepas ni denda denda, Ustaz. Okey. Ketuk-ketuk Soalan tepi. nombor 5 ni pun bentuk yang baru Aiman Baik. Lengkapkan jadual berikut dengan mengisi jawapan yang betul dalam ruang yang disediakan. Kita kena jawab sendiri berdasarkan fakta yang kita baca dan sebagainya. Baik. Okey, penulisan Al-Quran. Kita tahu dah zaman Rasulullah dulu Quran ditulis di mana? Masa zaman Rasulullah, awal-awal zaman Rasulullah dulu, di mana ke Quran ditulis? Pertama, batu. Kedua, kulit binatang. Ketiga, tempat kosong, X, tulang dan kayu. Agak-agak Aiman lah. X tu apa Waktu tu mashaf tak ada lagi, Ustaz Belum ada. Belum ada. Rasulullah baru mengajar sahabat dan sebagainya lah. Agak dekat mana Aiman sahabat-sahabat Saya yang rasa, tulis sini? Ustaz, dekat sana tu banyak pelepah tamal, Ustaz. Dekat mana tu? Dekat? Dekat negara Arab ketika itu. Alhamdulillah. Jadi saya ingat pelepah tamal lah, Ustaz. Memang macam tepat jawapannya. Betul, Kita Ustaz? tengok jawapan. Betul Kita tak tengok betul? betul ke tidak tu? Pelepah tamal. Tahniah, hebat, mantap Aiman. Mantap. InsyaAllah dapat Okey. ikhlas. Okey. Anak ustaz yang kat rumah sana kalau boleh sama juga macam Abang Aiman,
Belajar betul-betul. Okey. Baik, seterusnya ialah soalan yang kita boleh keluarkan juga. Jelaskan dua kepentingan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu dalam kehidupan. Jelaskan. Bila jelaskan, fakta dan huraian. Kalau bagi fakta sahaja, dapat 1/2. Fakta huraian, 2 markah. Okey, cuba tengok sama-sama jawapan dia. Ustaz terus bagi jawapan. Pertama, menjamin kehidupan yang selamat dunia akhirat. Itu fakta iman. Kerana taat perintah Allah Ta'ala, huraian. So mesti ada huraian, dapat 2/2 markah. Okey, yang kedua, kandungan Al-Quran sesuai digunakan sepanjang masa dan tempat. Fakta, 1 markah. Untuk menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran. 4/4 markah. Jadi kena ingat, fakta, huraian, fakta, huraian. Kalau fakta saja Ustaz, dapat 1 saja. Sebab tak ada huraian. Kalau bagi 4 fakta saja, dapat 2/4 sebab tidak ada huraian. Jadi kena pastikan fakta, huraian. Poinnya dekat situ jelaskan Ustaz. Jelaskan. Alright, seterusnya Ustaz. Okey, seterusnya ialah soalan kebat. Iaitu gambar dia berkaitan kelas Al-Quran Muslimat dewasa. Kelas belajar Quran. Berdasarkan gambar ni agak-agak, cuba kita bayangkan apa soalan dia. Berdasarkan gambar di atas, ramalkan kesan yang akan berlaku kepada masyarakat Islam. 6 markah. 6 markah memang confirm kebat kita. Okey. Jadi bila soalan kebat Aiman, cara mudah untuk kita jawab, kita cuba letakkan diri kita kat gambar tu. Kita sebagai makcik-makcik tu. Ya, janganlah makcik-makcik. Kita sebagai pakcik lah kan. Pergi kelas fardu ain, kelas lepas maghrib tu, kuliah dan sebagainya. Apa kita dapat? Itu ramalkan. Apa yang akan berlaku pada masyarakat kita? Yang ni kena buat poin ke ayat ke Ustaz? Ini kena buat macam ni Aiman. Digalakkan buat kotak. Ada fakta, ada huraian, huraian lengkap, dalil, huraian dalil ataupun contoh dan rumusan. Ada 6 petak, 1 petak 1 markah. Cara ni ialah untuk memudahkan pelajar dan guru untuk menanda. Boleh juga berbentuk karangan tapi cara kotak ni lebih mudah. Lebih mudah. Jadi pelajar pun tahu 1 kotak 1 markah. Jadi macam inilah. Ustaz nak cubalah siapa-siapa yang volunteer nak jawab. Ada tak siapa-siapa nak bagi cadangan fakta? Anak murid yang anak murid Ustaz, ada tak? Ni paling mencabar ni Ustaz. Paling mencabar. Dia kena fikir. Siapa nak cuba jawab? Siapa boleh jawab ni memang power lah. Kita nak tengok siapa yang berani untuk jawab ni. Ada yang berani ke? Saya Ustaz. Berani tu. Silakan Izzati. Silakan Izzati. Faktanya, umat Islam dapat memahami setiap suruhan dan larangan Allah. Huraian? Huraiannya kerana mempelajari dan mendalami isi kandungan Al-Quran. Huraian lengkap pula. Huraian lengkap kesannya masyarakat Islam akan mendapat rahmat Allah di dalam setiap perbuatan mereka. Okey, terima kasih banyak. Tadi betul, huraian betul, huraian lengkap betul. Berapa markah dah tu Ustaz? Dekat situ 3 dah dapat. Dah 3 dah. Okey, tapi Ustaz nak bagi jawapan Ustaz juga supaya pelajar nampak. Okey, dan Aiman juga nampak. Okey, pertama, masyarakat Islam sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fakta. Itu fakta. Kita tenang, dapat rahmat hidup kita dan sebagainya. Huraian dia, kerana sentiasa mempelajari dan mentadabbur Al-Quran. Kita belajar, mengaji dan kita faham, kita amalkan. So kena ada kerana sebagai kata, orang kata memudahkan untuk kita mencari kata hubung tersebut. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Kabus, mudah. Okey, huraian lengkap. Kesannya, apa kesannya kita pergi ke kelas agama dan sebagainya? Masyarakat Islam akan sentiasa mematuhi segala suruhan dan perintah serta menjauhi segala larangannya. So kita dalam keadaan yang baik lah Man. Hidup dengan perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua dalam keadaan yang baik. Hidup dan juga pun jadi mendapat tenang rahmat. Betul, tenang. Okey, dalil dia, apa yang sesuai dengan fakta tersebut? Okey, kalau Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maksudnya dalil kita sendiri Ustaz? Dalil kita sendiri. Jadi pelajar tolong hafal dalil. Maksud dia satu tajuk mesti dalil yang mudah. Dan hadis-hadis yang kita belajar tu dalam pengajian hadis kita kena hafal. Yes. Okey. Baik Ustaz, seterusnya ialah hadis di atas menerangkan orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan rumusan dia ialah umat Islam hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan agar selamat dunia akhirat. Hanya pelajar kena kreatif Ustaz jawab soalan ni. Dia kena faham, dia kena lengkap 6 perkara ini,
baru dapat 6/6 markah. Okey, mungkin ada tips daripada Ustaz untuk memudahkan pelajar, sebab saya rasa kalau untuk soalan lain mereka dapat full mark Ustaz. Ya. Cuma yang ni yang susah sikit Ustaz. Betul. Okey, baik. Mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan tips dan cara untuk kita jawab soalan-soalan tadi, kita boleh jawab dengan baik. Sebab apa? Kita mesti dapat A Ustaz. Tadi saya sebut. Wajib dapat A. Wajib dapat A. Cuba man, cuba. Okey, baik Ustaz. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Nazom dari SMK Segamat Johor dan juga murid-murid kita Alif, Arif, Aina, Bahia, Izzati, siapa lagi Ustaz? Faqihah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini, dan kita akan jumpa di lain hari. Kita berakhir di sini. Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zaiti binti Basari, ibu kepada Siti Nurhusna binti Azlan, pelajar SMKA Segamat, ingin mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan SPM 2021 kepada semua calon-calon SPM. Saya mendoakan anak-anak semua memperolehi kecemerlangan dengan mendapat straight A+ dalam setiap mata pelajaran yang diambil, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran As-Sunnah. Ingat, nak cemerlang, nak berjaya, impian setinggi gunung, usaha seluas langit, insya-Allah kecemerlangan akan menjadi milik anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin bin Surong, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat, mengucapkan selamat maju jaya kepada seluruh calon SPM tahun 2021 seluruh Malaysia, khususnya anak-anak calon SPM 2021 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat. Semoga anda terus maju jaya dan melakukan persiapan untuk menghadapi SPM pada tahun ini.